Ya, kalau tadi kita berikan tumpuan kepada isu-isu keselamatan air ataupun di laut lah secara khususnya. Betul. Ini juga berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar. Betapa pentingnya sebenarnya alam sekitar ini. Jadi ada satu inovasi belia yang membantu isu alam sekitar. Kita terus saja bersama dengan tetamu kita, pensyarah Malaysia Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Kampus Kuala Lumpur. Saya kenalkan Profesor Madya, Insinyur Teknologis Dr. Liu Peng Yen. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Sehat ya? Sehat. Okey, Prof. Kita nak cakap terus berkaitan dengan isu alam sekitar yang mungkin kurang diambil tahu oleh anak-anak muda di luar sana. Jadi kita nak lihat kepada apakah antara isu semasa yang berkaitan dengan alam sekitar yang perlu kita tangani dengan kadar segera pada masa kini yang berlaku di Malaysia khususnya. Okey, sekarang ni masalah dia adalah perubahan iklim sebenarnya yang sangat serius dekat seluruh dunia sebenarnya, specifically Malaysia jugalah. Kita ada NRECC yang bantu dalam bahagian ni. Masalah ni sangat kritikal dan dia disebabkan oleh pelepasan greenhouse gases. Gas rumah hijau lah, dengan penebangan hutan, dengan pencemaran udara. Ianya menjadi satu penyebab yang utama untuk perubahan iklim ni dan menjadikan masalah yang serius, which is kita punya suhu global akan naik. Dan kita punya kepala air, masalah kepala air recently, these are all masalah daripada kita punya climate change lah, which is perubahan iklim. Dan di samping itu, isu sisa plastik ni adalah satu masalah yang sangat besar kepada dunia ni, termasuk Malaysia, yang sebenarnya plastik ni sangat susah nak diurai bila kita buang ke dalam tong, walaupun kita buang ke dalam tong sampah, sebab sampah tu akan pergi dekat tapak lupus sampah je, dan dia perlu diuraikan dalam masa mungkin 10 tahun, 20 tahun, berabad pun ada. So dia sangat susah diurai. So dia menjadi masalah, dan bila dia urai, dia akan emitkan juga gas rumah hijau ni juga, methane ni sangat teruk lah. So kita kalau boleh kita cuba nak reduce the masalah plastik ni juga. Dan hidupan yang lagi teruknya kalau plastik ni turun dibuang ke dalam sungai. Sungai tu bawakan plastik tu ke dalam lautan, dan lautan tu plastik tu akan urai dengan sangat lambat. Betul. Dan kalau let's say hidupan lautan tu makan sisa plastik ni, kita pun termakan ikan yang tercemar sebenarnya. So, dan juga mikroplastik yang recently memang hot dalam research topik lah untuk semua researcher, sebab mikroplastik ni kita all the time makan, dan dia akan kita punya kesihatan manusia pun akan terjejas. Banyak sangat research yang dijalankan untuk proofkan masalah ni sebenarnya. Jadi kalau kita boleh lihat, begitulah kitarannya. Betul. Tapi akhirnya dia bermula daripada kita sendiri. Berbalik kepada kita berbalik juga kepada akhirnya. kita. Buanglah sampah tu. Dah sedia dah tong sampah mengikut warna masing-masing tu kan. Tapi tak buat juga. Jadi bila dah climate change, semuanya kita salahkan orang lain tapi tak salahkan diri sendiri. Betul. Tapi saya berminat dengan apa yang doktor nyatakan tadi. Sebab kata ada banyak penyelidikan yang dilakukan berkaitan dengan isu-isu sisa plastik itu sebenarnya. Jadi apa di antara, kalau doktor boleh kongsikan antara pendidikan ataupun inovasi yang telah ada? Okey, sekarang ni sisa plastik ni satu isu hot, especially dari segi mikroplastik, sebab bila dia terurai, bukan terurai, dia terpecah saja kepada micro scale punya plastik. Dia tak akan habis lah. Tak akan habis. Dan dia akan ikan atau kerang akan termakan, dan kita pun termakanlah sekali kita tercemar. Dan sebenarnya mikroplastik ni bukan saja daripada lautan, sebenarnya daripada udara juga. Kami ada research yang tengah cari how much mikroplastik yang berada dalam udara kita yang tengah seduh. Yang kita tak dia nampak boleh sekarang. Yes, bukan saja CO2, O2 yang you jangan bernafas. ingat tak makan seafood selamat dia udara. So bukan saja PM10 masa kita punya haze punya season, kita ada juga masalah mikroplastik dalamnya. So semuanya adalah kisah kita punya kesihatan. Ini perkara baru sebenarnya. Kita sendiri pun baru tahu dalam udara yang kita tengah sedut sekarang ni ada juga mikroplastik yang telah terurai tapi dia tidak dihapuskan sepenuhnya. Jadi ia juga sedikit sebanyak akan memberi kesan buruk kepada tahap kesihatan diri kita sendiri. Jadi doktor, kita nak lihat kepada kesan dan juga impak yang akan berlaku kepada kita sendiri dan alam sekitar khususnya kalau masalah tidak dapat ditangani dengan baik. Okey.
kalau masalah sisa plastik ni tidak ditangani dengan baik, sebenarnya kita ada satu impak yang besar adalah yang penting kepada kita sendiri adalah kesihatan kita macam tadi saya cakap. Sebab at the end dia masuk through hidung kita, dia through makanan kita. At the end kami yang seksa dengan semua masalah kesihatan sebenarnya. So back to the square one, kita yang kena berkelakuan dengan hemah untuk kita semula. Sebenarnya kalau kita tahu, kita sebenarnya sejak saya jadi pelajar lagi, kita dah dengar banyak letaklah sampah dekat tong yang mana betul kita semula. 3R. Ya, banyak sangat program dekat sekolah sebenarnya. Tapi adakah attitude kita dah berubah? Belum lagi. So that's why banyak lagi effort yang sebenarnya kami kena letak di atas generasi muda ni sebenarnya. Otherwise kita memang ada masalah lah dengan future. Sebab the future is theirs. Bukan siapa-siapa yang lain atau anak dia yang lagi suffer. Sekarang kita dah rasa dengan banjir kilat dekat Klang hari tu, dengan different places, dengan yang Rizan punya kepala air ni, semua kita dah rasa. What if 20-30 tahun lagi kepada anak kita mereka kena alami apa masalah. So kita susah nak anggarkan sebenarnya. Kalau ikutkan di Malaysia ni betapa kritikalnya sebenarnya situasi ni, Doktor? Okey, situasi ni sebenarnya sangat kritikal sebab according to Paris Agreement, dia kata kita kena kontrolkan global warming ni, kenaikan suhu global ni tidak lebih daripada 2.5 degree Celsius. If not, banyak ekosistem akan terjejas. Dan banyak pun berita yang kita nampak research kata Penang akan tenggelam, Klang Valley pun akan tenggelam. Semualah cerita. Hilang rumah kita semua. Ya. Itulah cerita semua perubahan iklim sebenarnya. Okey, untuk macam UTM sendiri, apa di antara inisiatif yang dilakukan untuk menyedarkan lagi masyarakat betapa kritikalnya sebenarnya isu ini? Lagi-lagi anak muda di luar sana. Ya. Okey, yang ni kita recently lah kebelakangan ini kami baru start satu program panggil National Sustainability Innovation Challenge untuk pelajar tingkatan 4 sampai tingkatan 6. Golongan ni lah yang paling influential. Dia dah start dengan IG, dengan TikTok diorang. So that is what we are targeting lah untuk kita ubahkan dia orang dulu, adakan awareness dekat dia orang dulu untuk isu persekitaran dan inovasi untuk menangani masalah-masalah kritikal sekarang. Sebab kita perlukan kreativiti dia orang dan dia orang punya influence. Dia orang kan influencer. So we are making use of their strength lah, their platform untuk semua orang dekat masyarakat ni akan nampak. Sebab parents dia akan nampak dia tengah busy apa. Kami memang minta student pergi ke pasar raya untuk tengok masalah tu. Dia akan pergi cari single use plastik guna sekali ni dekat pasar raya dan dia fikirkan apa cara untuk berubah. Kurangkan atau tukarkan plastik tu atau tukarkan cara kita bawa. For example, kita ada 150 entry dari awal untuk competition ni sebenarnya dan kita dah pilih 50 tim untuk dia pitch. Sebenarnya dia dah pitch idea dia. 50 tim ni dia pitch idea dia dan kita pilih original nak 5 tapi banyak sangat idea yang brilliant sebab generasi muda kan. So kami at the end kami terpaksa pilih 7 sebenarnya. Kita lebihkan jadi 7 tim dan 7 tim ni termasuk dia orang suggest program untuk kita bawa bekas untuk beli daging dekat pasar raya. Bawakan beg tu biasa lah, bawakan beg ke apa tu biasa tapi dia orang buat program. Dia fikirkan apa jenis program yang sepatutnya pasar raya buat untuk kita punya masyarakat bawa bekas-bekas makanan untuk terus macam bungkus kita bungkus nasi, sekarang dia bungkus daging raw. So that is one of the idea. Dan juga ada student yang pergi dapat research plastik yang larut dalam air terus. Saya pernah dengar juga. So those are
brilliant idea yang diorang cari dan diorang suggest jadi solution kepada kita punya collaborator which is Lotus Malaysia. Program ni di anjuran bersama UTM dengan Lotus Malaysia. That's why pada 21 dan 22 hari bulan Julai nanti kami akan invite 7 tim ni untuk datang ke KL untuk physical punya grand finale competition. Wow. Dan first day tu dia akan ada dekat UTM KL untuk program dan aktiviti dalam kumpulan. Dan second day is the grand finale. 7 tim akan pitch dia orang punya idea di depan Presiden Lotus. Semua big guns of companies dan universiti akan duduk di bawah untuk judge. Kita pilih solution yang paling bagus untuk selesaikan masalah single use plastik dekat fresh area di Pasaraya sebenarnya. So tempat tu ada di Lotus Selayang pada hari 22 hari bulan Julai, Sabtu, pada pukul 9.30 sampai pukul 1.30. Dan kita akan menonton siapakah pemenang yang pertama untuk NASIC ini. Sebenarnya this is the first edisi. Okey. Sejarah permulaan kepada pertandingan tersebut. Jadi kalau kita boleh sama-sama saksikan nanti, sebab kita pun tak sabar nak tunggu apa di antara inovasi terkini yang dihasilkan oleh anak tempatan kita untuk menggantikan plastik yang kita gunakan. Sebab ialah kalau kita guna plastik sekarang pun, satu, bayar 20 sen. Bayar 20 sen pun tak boleh nak membantu mengurangkan sisa plastik. Ada juga sesetengah negeri memang langsung tak boleh dah menggunakan plastik. Again, tidak juga membantu. Jadi kita harapkan kepada inovasi yang dikeluarkan selepas ini, kumpulan yang akan bertanding nanti dapat membantu isu ini. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Insania, teknologis Dr. Liu Pengyan, iaitu pensyarah bagi Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia UTM Kampus Kuala Lumpur, untuk berkongsi kepada kita tentang inovasi belia bantu isu alam sekitar yang semakin lama semakin bahaya. Dia kena ingat itu je, cycle je. Akhirnya kita. Kesedarannya semuanya bermula dengan kita. Terima kasih banyak-banyak doktor. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk sepanjang pertandingan itu dijalankan. Terima kasih banyak. Terima kasih doktor. Okey, seterusnya kita akan terbang